A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi pada pagi ini dapat kita berkuliah subuh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang mana kita akan meneruskan kitab Mukasyafatul Qulub, penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali, dengan topik hari ini, jangan hampiri zina. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan topik jangan menghampiri zina ini, sebelum saya mulakan, saya nak beritahu tentang, nak promo tentang ibadah korban. Ibadah korban, siapa yang berhasrat tu menyertai kembara korban 1001 asnaf di luar dan di dalam negara pada tahun ini, bolehlah berbuat demikian dengan menghubungi talian yang tertera dekat skrin ni. InsyaAllah kami akan melayani permintaan anda. Ada yang cakap kalau nak buat kekah boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kalau anak perempuan satu bahagian, anak lelaki dua bahagian, boleh hubungi segera. Harga pun murah. Bayangkan satu bahagian baru RM390, satu ekor lembu baru RM2,730. Jauh lebih murah daripada korban di Malaysia. Malahan kalau kita menyertai korban kali ini, kita akan dapat menjimatkan, malahan dapat menyelesaikan masalah kita, iaitu masalah dari segi, yalah kan, SOP ketat sekarang ni. Kita nak buat korban pun kena hati-hati kan, tak boleh ramai, tak boleh apa. Jadi ni mudah, murah, malahan mendapat pensijilan ISO, pensijilan ISO. Jadi jangan risau tentang nama tertinggal dan sebagainya, dan telah diiktiraf pengurusan ibadah korban oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni sebagai pengurusan terbaik. Ada 6 duta. Saya Syamsul Debat, Datuk Kazim Alias, Datuk Badli Shah, Datuk Nafizah Musa, Ustaz Jafri Mahmudi dan Ustaz Ilya Ismail. Kami berenam merupakan duta rasmi untuk Yayasan Budi Ihsan Malaysia dalam bab korban ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sambung. Jangan hampiri zina. Allah SWT berfirman, wallazina hum li furujihim hafizun, yang bermaksud dan mereka yang memelihara kehormatannya. Surah Al-Mu'minun ayat yang kelima, yakni memelihara kehormatan daripada sesuatu yang haram. Dalam surah Al-An'am ayat 151, dan janganlah kamu hampiri perbuatan yang keji, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang besar iaitu zina maupun yang kecil iaitu mencium, menyentuh atau memandang. Sebagaimana tersebut dalam hadis Rasulullah SAW, tangan, kaki dan mata pun boleh berzina. Allah SWT berfirman, katakanlah kepada mereka, orang-orang mukmin lelaki, supaya mereka merendahkan pandangannya, supaya jangan melihat yang terlarang, dan menjaga kehormatan, yakni jangan berzina, itu lebih suci bagi mereka. Surah An-Nur ayat 30. Allah SWT telah memerintahkan lelaki atau perempuan memalingkan pandangannya dari hal yang haram dan menjaga kehormatan, serta mengharamkan zina. Dalam banyak ayat Allah SWT telah berfirman, barang siapa berbuat demikian, maka akan menemui dosa, yakni sesaan. Jadi tuan-tuan sekalian, hari ni lagilah dengan adanya teknologi, dengan adanya telefon bimbit kan, bayangkan kita boleh tengok macam-macam benda-benda yang tak elok dekat situ. Mata, tangan, kaki, anggota badan kita pun boleh berzina, kata Nabi. Dirawikan dari seorang sahabat, dia berkata, hindarkan akan zina, di dalamnya ada 6 hal. Tengok, zina ni ada 6 hal. 3 di dunia dan 3 lagi di akhirat. Apakah dia? Yang di dunia ialah berkurangnya rezeki, putus ajal dan bermuka durja. Adapun yang di akhirat akan dapat kemurkaan Allah, hisab yang berat dan masuk neraka. Saya ulang balik. 3 di dunia, berkurangnya rezeki, putus ajal, bermuka durja. Dan 3 di akhirat, kemurkaan Allah, hisab yang berat dan masuk neraka. Dirawikan bahawa Musa AS berkata, ya Tuhan, apakah seksaan untuk orang yang berzina? Maka Allah menjawab, ku kenakan padanya baju besi dari neraka, kalau diletakkan di gunung, tentu hancur. Dirawikan bahawa perempuan nakal lebih disukai iblis daripada 1000 lelaki jalang. Maaf saya cakap sebab perempuan kena kontrol betul-betul. Sebab perempuan ni adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Perempuan salihah sebaik-baik perhiasan dunia. Tapi kalau dia buat jahat, dia pula lah seburuk-buruknya. Bayangkan satu perempuan yang nakal,
Seorang perempuan yang nakal lebih disukai iblis daripada 1000 lelaki yang jalang. Dalam kitab Al-Masabih, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang berzina, hilanglah imannya dan di atas kepalanya ada semacam kegelapan. Jika dia bertaubat dari perbuatan itu, iman akan kembali kepadanya. Dalam kitab Iqna' tersebut, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah daripada lelaki yang meletakkan mani pada orang yang tidak halal baginya. Allahu Akbar, tuan. Hati-hati ya. Adapun liwat lebih besar dosanya. Liwat lagi pula. Dirawikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa yang liwat takkan mencium bau syurga meskipun bau itu tercium dari sejauh 500 tahun perjalanan. Qadri Imam radhiyallahu anhu berkata, ku dengar seorang guru berkata, setiap wanita disertai satu syaitan dan setiap lelaki disertai 18 syaitan. Dirawikan sesiapa mencium lelaki dengan syahwat, Allah menyeksanya di neraka 500 tahun. Jika mencium dengan syahwat, bagai zina dengan 70 gadis. Siapa yang berzina dengan gadis seolah-olah berzina dengan 70 janda. Dalam kitab Rawnaqut Tafasir Al-Kalbi berkata, orang pertama yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut adalah iblis, yang menjelma bagai pondan cantik, merayu mereka hingga mereka menikahinya. Kemudian hal itu menjadi kebiasaan mereka. Sampailah Lut itu diutus melarang kebiasaan itu dan mengajak mereka menyembah kepada Allah, sekaligus mengancam mereka yang membiasakan buat maksiat kepada Allah. Mereka menentangnya dengan berkata, datangkanlah seksa itu jika kamu benar. Dicabar Nabi Lut. Maka Nabi Lut berkata, memohon kepada Tuhan agar menolongnya dengan menghadapi mereka. Segera saja Allah Subhanahu Wa Taala menghujankan mereka dengan batu dan masing-masing tertulis nama orang yang menjadi sasarannya. Itulah makna firman Allah Subhanahu Wa Taala, lagi diberi tanda di sisi Tuhanmu. Surah Hud ayat 82. Diceritakan seorang saudagar kaum Lut sedang berada di Mekah, lalu meluncur batu hendak mengenainya di tanah haram. Malaikat berkata kepada batu itu, kembalilah, lelaki itu sedang berada di tanah haram. Lalu batu itu kembali dan berhenti di luar tanah haram antara langit dan bumi selama 40 hari. Ketika saudagar itu keluar dari tanah haram, segera batu itu merejamnya hingga mati. Demikian pula isteri Lut. Ketika mendengar huru-hara itu, ia berkata, bala mengenai kaumku. Lalu batu itu menjunam ke arahnya sehingga mati. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, itulah dia cerita tentang zina. Jangan kita pandang ringan. Termasuk juga tindakan-tindakan ada setengah golongan yang mendakwa bahawa mereka mempunyai masalah kecelaruan identiti, masalah pondan, masalah lesbian, masalah macam-macam, masalah homoseksual. Masalah ni sebenarnya kita kena berbalik kepada Al-Quran dan Sunnah, berbalik kepada Allah dan Rasul. InsyaAllah kita akan kembali, mudah-mudahan kita akan mengikuti jalan yang sebenar-benarnya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hidup dalam dunia ni sementara. Jadi dalam kesementaraan itu, apalah salahnya kita gunakan, manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Jauhkan zina, kerana zina akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja untuk topik kali ini. Dan saya ingatkan sekali lagi, pada siapa yang berhasrat untuk menyertai ibadah korban kembara 1001 asnaf di luar negara dan di dalam negara, pastikan anda hubungi segera. Sementara masih ada tempat ni. Kadang-kadang bila kita buka line ni memang ramai ni. Itu sebab kita bermula awal, sebab kita tak nak lah nanti besok macam tahun-tahun yang sudah, dekat-dekat nak raya haji baru nak join tuan-tuan. At least call, bagi nama. Jangan lupa maklumkan, tuan-tuan dengar daripada kuliah subuh Samsul Rabat. Join korban ini dengan harga yang sangat murah tuan-tuan. Satu bahagian RM390, satu ekor lembu baru RM2,730. Mudah, murah. Malahan Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah pun mendapat pengiktirafan pensijilan ISO 9001-2015 disebabkan efektif dan berkesannya cara pengurusan ibadah korban yang dilaksanakan. Jadi itu saja daripada saya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Dan kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.